Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam subjek PSV. Okey, tingkatan 5. Baiklah, hari ini kita akan melihat seni ukiran. Okey. Ini kita fokus kepada seni ukiran kayu Okey. Mari sama-sama boleh rujuk buku teks. Okey. Alright. Seni ukiran kayu telah wujud seiring dengan reka bentuk seni rupa. Seni rupa pula menggambarkan kewujudan bentuk tiga dimensi yang diselaraskan dengan bunyi dan nilai estetika budaya tempatan. Ukiran kayu merupakan seni keras tangan yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Melayu, terutama bagi masyarakat Melayu, Cina, India, etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat peribumi yang lain. Okey, ukiran kayu ialah seni melayang, mengukir, menebuk permukaan papan atau bongkah kayu bagi mencorakkan sesuatu motif. Seni ukiran kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain, cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Kayu ialah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan kegunaannya. Kita dah tahu kan, seni ukiran kayu ni terkenal dalam masyarakat Malaysia. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak semua ada seni ukiran kayu yang tersendiri. Okey. Seni ukiran ni contoh gambar ni Okey, contoh gambar yang ditunjukkan ni adalah contoh ukiran kayu tebuk tembus. Kenapa diberi nama tebuk tembus? Sebab dia berlubang-lubang. Okey, kamu boleh tengok ni, dia berlubang-lubang ni. Kita tebuk terus tembus. Maknanya kita nampak dari belakang. Kita nampak apa benda yang di belakang. Okey. Okey, kita akan pergi satu persatu. Seni ukiran kaum Melayu. Raja-raja Melayu pada zaman dahulu memainkan peranan penting dalam perkembangan seni ukiran. Sehingga kini, peninggalan istana-istana lama mempamerkan keindahan dan keunikan ukiran kayu yang diterapkan pada istana-istana tersebut. Di semenanjung Malaysia, kekayaan seni ukiran kayu masyarakat Melayu paling ketara terdapat pada binaan rumah tradisional. Seni ukiran masyarakat Melayu dianggap sebagai satu seni luahan kreativiti orang Melayu yang mementingkan elemen estetik, motif dan falsafah. Seni ukiran ini dapat dilihat pada binaan istana, masjid, rumah, makam, perabot dan sebagainya. Motif ukiran Melayu berkait rapat dengan adat resam, agama, kepercayaan, iklim, geografi dan persekitaran. Okey, ukiran Melayu juga mempunyai pola ukiran iaitu pola bujang, pola lengkap dan pola pemindang. Teknik ukiran merupakan cara ukiran dilakukan yang menunjukkan kemahiran, keunikan dan ketinggian ilmu ukiran pengukir. Teknik utama dalam ukiran kayu ialah teknik layang, teknik tembus dan teknik timbul. Okey, motif fauna yang sering digunakan adalah motif ayam laga. Kebiasaan motif ini diukir pada tangga rumah tradisional Melayu yang menggambarkan dua ekor ayam sedang berlaga. Okey, kamu tengok gambar ni kan. Okey, gambar ni adalah pola bujang nama dia. Satu-satu ni je bunga yang ada kat sini kan. Ni pola bujang lah, seorang-seorang dia je. Okey. Ni adalah motif awan larat. Motif awan larat. Okey. Kalau kamu tengok betul-betul ukiran ni, kamu akan nampak ada bunga dan ada daun-daun ranting-ranting yang berbagai ni kat sini. Okey. Ini pula motif ayam laga. Ayam laga. Kamu boleh tengok sini. Motif ayam laga. Ni seekor ayam laga. Ni dua ekor ayam laga. Di tengah berlaga. Okey. Alright.
Selain itu, motif itik pulang petang, okey, itik pulang petang juga menjadi motif kegemaran pengukir. Motif ini menunjukkan sebaris itik sedang bergerak menuju ke arah yang sama. Kalau kamu tengok gambar ni memang nampak macam itik. Ini adalah motif itik. Okey. Motif awal larak menunjukkan tanda sifat kehalusan budi peketi, manakala liuk lengkuk daunnya menggambarkan sopan santun orang Melayu. Ni motif awal larak tadi tu yang kita tengok tadi. Ada maksud dia ni. Setiap ukiran ni dalam masyarakat Melayu ada maksudnya. Okey, baiklah. Okey, motif flora. Flora apa flora? Flora ni adalah bunga. Okey, floranya adalah bunga. Berasaskan bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan seperti bunga senduduk, pucuk, rebung dan bunga kentang, guring. Okey. Motif ini sering menghiasi pintu, tingkap, lubang angin, kekisi, tembal layar, rumah Melayu tradisional. Selain itu, motif flora turut digunakan untuk menghiasi peralatan harian seperti kuku kelapa, rak simpan keris dan kepala perahu nelayan. Okey, kamu boleh tengok contoh kat sini. Ini adalah motif flora. Ada bunga dekat sini, ada tumbuh-tumbuhan dekat sini. Okey, kamu boleh tengok. Okey, seterusnya sutur rumah Melayu diukir dengan ukiran kayu, iaitu bahagian cucuk atap. Okey, cucuk atap mana? Ni cucuk atap. Ni cucuk atap Okey, cucuk atap bermotifkan pucuk rebung. Okey, penyambung cucuk atap dengan motif lebah bergantung. Okey, manakala bahagian atap pula dihiasi dengan motif-motif bunga kenanga dengan ukiran pola pemidang. Ukiran jenis larik digunakan pada bahagian tunjuk langit yang terletak di bahagian atas tebal layar rumah Melayu tradisional. Okey, ini adalah contoh rumah Melayu tradisional dulu kan. Contoh sutur rumah Melayu. Kamu boleh tengok. Dekat sini ada ukiran, dekat lubang-lubang angin pun ada ukiran kan. Sini okey, memang masyarakat Melayu dulu memang mementingkan ukiran di rumah. Cantik kan? Okey, seni ukiran kaum Cina pula. Okey. Seni ukiran kaum Cina mempunyai nilai estetika yang tinggi. Keindahan okey. Keindahan yang amat tinggi. Hasil ukiran bukan sahaja mempunyai fungsi kepenggunaan, malah motif yang dihasilkan masih mengekalkan ciri-ciri seni ukiran tradisional kaum Cina. Antara motif seni ukiran kaum Cina ialah motif naga, buluh, ponik. Ponik ni apa? Ponik ni burung yin dan yang, bunga Cina, awan, ikan, kaligrafi. Namun motif yang paling banyak digunakan ialah naga. Okey, motif flora terkenal dalam seni ukiran kaum Cina ialah bunga peoning, bunga teratai, pohon beringin dan cemara. Okey, motif geometri juga digunakan tetapi tidak hanya tertumpu pada salah satu bentuk sahaja. Terdapat ragam hias yang khusus dan digunakan dalam seni bina Cina. Ukiran kayu dalam masyarakat Cina ini kebiasaan menjadi hiasan rumah. Okey, untuk jadi hiasan rumah. Alat perkakasan memasak seperti acuan kuih bulan, bekas mangkuk, tingkat dan alat perabot. Okey, kamu boleh tengok contoh kat sini Ini adalah ukiran pada bidai tingkat. Ni bidai kan. Ni tingkat lah. Okey, ini adalah ukiran berasaskan naga. Okey, kamu boleh tengok warna kuning ni naga kan. Orang Cina memang suka lukis naga. Seterusnya ni acuan kuih bulan. Okey. Ini pula pintu. Pintu menggunakan motif geometri. Geometri ni maksudnya bentuk-bentuk lah. Bentuk-bentuk. Tak cikgu lukis. Bentuk. Geometri ni bentuk-bentuk. Contoh lah Ni geometri. Okey. Seterusnya.
Kita tengok seni ukiran kaum India. Kaum India juga mempunyai seni ukiran yang menjurus kepada unsur ketuhanan. Ukiran menggunakan motif gajah, burung, merak sering didapati pada pintu, dinding, tiang rumah dan rumah ibadat kaum India. Terdapat juga ukiran motif flora seperti motif bunga-bungaan dan daun. Okey, kamu cuba tengok image dekat sini, gambar ni dia lukis. Kalau kamu tengok betul-betul kayu ni, kamu akan nampak bentuk bunga merak. Bunga merak pada pintu rumah. Ini pintu rumah ni. Okey. Dan ni pula adalah ukiran patung gajah. Okey, ukiran patung gajah untuk hiasan di dalam rumah. Okey. Seterusnya, ukiran pada pintu. Kebiasaan terdapat pada pintu-pintu kuil atau rumah-rumah bangsawan. Tahu masuk bangsawan apa? Bangsawan. Bangsawan ni adalah golongan-golongan yang kaya. Dia golongan yang kaya. Alright. Okay. Ini tak pintu-pintu je. Pintu kalau pergi rumah orang kaya macam ni lah kan. Kalau pergi rumah yang sederhana, miskin, tak ada pintu macam ni. Pintu biasa je, tak ada ukiran apa-apa kan. Alright, baiklah. Seni ukiran etnik Sabah. Okay. Sabah terkenal dari kalangan masyarakat Bajau. Daerah Kota Beluk terkenal dengan seni ukiran parang Bajau. Ukiran ini mempunyai keunikan tersendiri kerana parang yang dihasilkan adalah berbeza dengan parang yang dihasilkan di daerah lain di Sabah dari segi ukiran dan jenis mata parang. Okey, di Sabah banyak masyarakatnya kan. Jadi salah satu Bajau. Tengok dia buat parang ni, contoh parang ni dia hasilkan. Okey. Penggunaan kayu nangka menjadi pilihan masyarakat Bajau untuk menghasilkan sarung dan hulu parang. Mata parang diukir dengan motif paku pakis, motif serimpak, motif cili dan lain-lain. Selain ukiran pada sarung dan hulu parang, seni ukiran ini juga dapat dilihat pada perahu, alatan dapur seperti senduk berkait rapat dengan amalan hidup mereka. Okey. Nampak contoh parang yang dihasilkan oleh masyarakat Bajau. Memang cantik lah. Okey. Perahu lepa kaum Bajau. Ini perahu dia. Tengok. Di perahu pun kita boleh lihat ukiran-ukiran yang ada. Okey, nampak tak ukiran-ukiran dekat kayu ni? Jadi bila kita buat ukiran sesuatu kayu tu, dia akan nampak seri, nampak menarik, kan? Alright, seterusnya kita bagi seni ukiran etnik Sarawak. Jiran kepada Sabah ni. Okey, seni ukiran dari etnik Sarawak sering didapati pada alat senjata seperti terabai. Okey, fungsi terabai adalah untuk melindungi diri daripada serangan atau tertakkan pihak musuh. Tertakkan. Maksud tertakkan. Tertakkan ni kita ambil parang, lepas tu kita tak orang. Dia daripada kata tunggal tertak. Tertak. Kan? Ambil parang tertak macam tu. Tu tertakkan lah. Jadi benda ni berfungsi sebagai pelindung dalam senjata lah. Okey, fungsi dia untuk melindungi diri daripada serangan atau tertakkan pihak musuh. Digunakan juga dalam persembahan tarian ngajang. Okey, tarian ngajang. Alright. Kamu tengok dekat dia punya terabai, corak-corak yang dihasilkan ni. Ni semua corak menggunakan tangan ni. Kalau dulu-dulu. Okey. Sekarang ni dah moden, ada mesin lah. Okey. Seni ukiran juga boleh dilihat pada tiang keliring. Okey. Keliring dibuat daripada batang kayu yang besar dan keras yang diukir dari atas hingga ke bawah. Motif yang digunakan pada tiang keliring berunsurkan motif etnik dan geometri. Kayu membau dipilih sebagai bahan utama kerana kayu ini keras dan tahan lama. Keliring didirikan di kawasan kediaman dan dimiliki oleh golongan berada sahaja. Alright. Kamu boleh tengok contoh dia kat sini nampak ada ni kan. Kata objek fauna. Okey, fauna ni berkait dengan
haiwan. Fauna. Okey. Berkait dengan haiwan. Okey. Ada motif-motif haiwan yang dilekatkan di sini. Okey. Okey, baiklah. Setakat ini saja dulu. Okey. Untuk seni ukiran, kita dah menyentuh pasal yang Melayu punya, Cina, India, Sabah, Sarawak. Okey. Baiklah, setakat ini saja. Cikgu harap kamu dapat memahaminya. Okey. Assalamualaikum.